Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita meneruskan lagi pembelajaran kita ya untuk sesi PDPR ini disambung lagi. Jadi kita teruskan lagi pembelajaran kita untuk subjek LAM ini ya. Kita pada sesi yang lalu kita telah tamatkan, kita berhenti pada tajuk yang ke-6 kan. Tajuk berkenaan dengan amali iaitu cita-cita saya ya. InsyaAllah pada kali ini kita teruskan lagi. Kita sambung pembelajaran kita kepada tajuk yang ketujuh ya. Ad-Darsus Sabi'u ya, tajuk yang ketujuh yang mana tajuknya adalah Nuzhatun fi Syati'i ya. Nuzhatun bermaksud percutian percutian ataupun kita kata perkara yang kita buat secara santai-santai, holiday begitu, fi Syati'i ya, di pantai pantai ataupun di orang panggil apa di laut begitulah, untuk melihat pemandangan yang luas begitu ya. Buku teks kita muka surat 91 ya, boleh buka buku teks muka surat 91. Kita lihat pada muka surat 92, istami' wantiq ya, dengarkan dan sebut ya. Kita perlu diingatkan sekali lagi ya, subjek lam ini kita merangkumi keempat kemahiran dalam bahasa ini. Yang pertamanya mestilah dalam kemahiran mendengar. Kita mampu mendengar sesuatu bahasa itu dengan baik. Kita dengar dan kita dapat faham apa yang dituturkan itu. Kemudian maharatul kalam. Bila kita dah dengar, kita boleh faham, kita kalamkan pula, kita tuturkan, kita cakapkan pula menggunakan bahasa itu. Barulah kita mahir ya. Mula kita dengar untuk dapat faham, untuk mengetahui cara sebutan yang betul bagi sesuatu bahasanya. Contoh di sini di bahasa Arab. Jadi kena sebut sesuatu perkataan itu mestilah betul dengan kaedah sebutan pertuturan orang Arab itu. Kita dengar begitu sebutannya, maka kita pun kalam, maharatul kalam, kemahiran kita bertutur itu pun seperti caranya pertuturan yang sebenar, cara orang Arab. Okey. Okey, di sini ada diberikan soalan dan jawapan ya berkenaan dengan tajuk ini kan, Nuzhatun fi Syati'i ya, percutian di pantai ya. Yang pertama soalan dia, Madza tal'abu fi Syati'i? Madza tal'abu fi Syati'i? Madza bermaksud apakah, tal'abu yang kamu main. Apakah yang kamu main? Fi Syati'i, di pantai ya. Selalu ada orang buat aktiviti bermain di pantai. Apakah aktiviti yang dibuat di pantai selalunya? Ana al'abu kuratal qadami asyati'iyyati. Ya, ana al'abu kuratal qadami asyati'iyyati. Bermaksud ana, yakni saya, al'abu, saya bermain kuratal qadam. Kuratal qadam seperti semua tahu, bola sepak. Ini bola sepak asyati'iyah, bola sepak pantai. Ya, kalau kita sebut bola sepak kuratul qadam yang biasa selalu kita main di atas padang. Di atas padang yang berumput begitu. Tapi yang ini bola sepak pantai, kita main atas pasir kan, di tepi pantai tu. Tengok gambar tepi ni kan. Orang bermain bola sepak di pantai ya. Bola sepak pantai dia bermain atas pasir itu ya. Okey, soalan yang kedua ditanyakan di sini, Madza yal'abu at-tiflu fi syati'i? Madza yal'abu at-tiflu fi syati'i? Apakah yal'abu at-tiflu yang dimain oleh at-tiflu? At-tifil maksudnya kanak-kanak, anak-anak kecil. Apakah yang mereka main di pantai? Macam golongan sebaya dengan kamu mungkin main bola sepak tu tadi kan. Umur belasan tahun, tapi kanak-kanak kecil pula macam sekolah rendah, apa yang mereka main? Jawapan dia, yal'abu at-tiflu at-ta'iratal waraqiyata ya.
Yal'abu at-tiflu at-ta'iratal waraqiyata. Maksudnya bermain kanak-kanak kecil. Kanak-kanak dia main apa? At-ta'irah al-waraqiyah. Yang ini yang apa yang layang-layang. Layang-layang. Main layang-layang ataupun wow pun boleh juga kan. Orang main tepi pantai. Gambar tepi ni kan. Bermain wow ataupun main layang-layang ya. Jadi kita tahu ta'irah al-waraqiyah maksudnya layang-layang. Ya. Itu kanak-kanak main selalu dengan bantuan ibu dan bapa lah untuk menaikkan layang-layang tu perlukan kepada angin yang kuat baru dia boleh terbang ke atas kan. Tak ada angin tak terbanglah dia sebab tu perlukan main tepi pantai. Sebab tepi pantai selalunya angin dia kuat kan berbanding tempat-tempat lain. Soalan yang ketiga, madza tarkabuna fi syati'i? Madza tarkabuna fi syati'i? Apakah tarkabuna yang kamu naiki? Apakah yang kamu naiki di pantai? Takkan nak naik kereta, nak naik bas atas pantai tu kan? Tak boleh. Dia tak bergerak lah. Itu kenderaan darat. Kalau untuk di pantai ni, dia lebih kepada kenderaan di laut, di atas air. Apakah dia? Jawapannya, nahnu narkabu al-qariba fi syati'i. Nahnu narkabu al-qariba fi syati'i. Nahnu, kami. Ditanya kat sini tarkabuna kan, maksudnya apakah yang kamu semua naiki? Waw nun, ada tambah waw nun, ini menunjukkan kepada jamak. Kalau tak ada tadi macam soalan pertama tadi, tal'abu, maksudnya kamu seorang saja. Ditanya khas kepada seorang sahaja. Kalau dia tanya apakah yang kamu semua, so dia perlu madza tal'abuna, tambah waw nun kan. Seperti yang nombor 3 ni, maksudnya ramailah orang-orang yang datang di pantai itu. Apakah yang kamu semua naiki di pantai? Jawapannya nahnu. Betul dia guna perkataan kami ataupun kita. Narkabu menaiki al-qariba, menaiki sampan. Sampan ataupun perahu fi syati'i, di pantai. Tengok gambar tu sampan ataupun perahu. Dia lain. Kalau yang lebih besar tu orang panggil ferry ataupun kapal. Itu nama dia safinah. Safinatun. Itu yang besar, macam ferry, macam kapal yang besar, yang banyak orang boleh naik. Yang ini sampan ni bolehlah dalam 2, 3, 4, 5 orang boleh naik lah kot. So al-qariba ya. Al-qariba sampan. Yang keempat, madza tusyahiduna? Madza tusyahiduna fi syati'i? Madza, apakah tusyahidunya? Tusyahiduna yang kamu lihat di pantai. Apa yang kita boleh lihat di pantai? Antara benda yang selalu orang minat nak pergi pantai, antaranya nak lihat pada benda inilah. Apa yang kita boleh lihat? Nahnu nusyahidu al-manazira al-jamilata. Nahnu nusyahidu al-manazira al-jamilata. Maksudnya nahnu, kami, nusyahidu melihat al-manazira pemandangan, melihat pemandangan al-jamilata yang cantik. Ini salah satu benda yang orang pergi pantai nak tengok pemandangan yang cantik, sebab dia bila kita lihat di tepi pantai itu kita dapat lihat laut yang luas biru terbentang cantik je. Boleh tengok pulau-pulau, ada pokok-pokok. Itu adalah pemandangan yang cantik yang boleh menenangkan jiwa berbanding kita duduk di kawasan perumahan kan. Dia pemandangannya hanya kita nampak bangunan-bangunan, tidak boleh menenteramkan. Orang selalu nak tenangkan jiwa, orang pergi ke pantai, lihat pemandangan yang indah-indah, tengok laut yang biru, langit yang luas, yang boleh menenangkan fikiran. Okay. Yang kelima, aina tamkusuna bisyati'i? Aina tamkusuna bisyati'i? Sudah aina maksud di manakah? Di manakah tamkusuna? Kamu menetap ataupun kamu tinggal. Kat mana kamu tinggal? Bisyati'i, di pantai. Kita pergi melancong, pergi ke pantai. Jadi mungkin kita mengambil percutian 2 hari, 3 hari, 1 malam. Jadi perlukan tempat untuk kita menginap. Bolehlah tamkusuna, maksudnya tempat di manakah kamu menginap ketika pergi melancong ke pantai itu. Jawapan dia, nahnu namkusu fil funduqi. Nahnu namkusu fil funduqi. Maksud dia kami namkusu, menetap ataupun menginap fil funduqi, di pondok, bukan di pondok ya. Funduk, maksud funduk
Funduk maksud dia hotel. Kalau funduk tu macam dekat-dekat ketam pondok. Pondok bahasa Melayu kita lain kan. Pondok macam rumah kecil gitu kan. Ini funduk. Funduk maksud dia hotel kan. Kami menginap di hotel. Nak gambar tu. Tepi pantai kan selalu hotel-hotel yang besar-besar. Ada hotel 4 bintang, 5 bintang. Jadi bolehlah kita sewa kan bilik untuk kita menginap sepanjang kita pergi bercuti di pantai. Okey. Itu dia muka surat 92. Ya, kita lihat pula kepada muka surat 93. Ya, istami' wa ajri al-hiwara. Ya, dengarkan dan lakonkan perbualan ini. Ya, ini adalah perbualan di antara dua orang sahabat, Syakir dengan kawan dia Ahmad kan. Syakir tanyakan kepada Ahmad, min aina ya zamili al-karima. Ya, min aina, min daripada, aina daripada mana, ya zamili wahai kawanku al-karima yang mulia. Wahai kawanku, dari mana kamu ni? Syakir tanya kepada Ahmad. Ahmad jawab, jitu min syati'i murib. Jitu min syati'i murib. Jitu, saya datang, min daripada syati', daripada pantai Murib. Murib, nama pantai tu pantai Murib. Kawan ini baru balik bercuti lah tu kan. Syakir tanya pada Ahmad ni, saya baru balik dari pantai Murib. Kat mana pantai Murib? Pantai Murib dekat Selangor lah. Dekat-dekat dengan Banting kat sana tu. Kat Banting tempat dia. Ada pantai Murib. Lagi apa tanya Syakir? Wa mallazi yu'jibuka hunaka? Wama allazi yu'jibuka hunaka? Wama, dan apakah allazi yang yu'jibuka, yang menterujakan, yang menakjubkan kamu. Macam itulah. Hunaka, di sana. Maksudnya Syakir ni tanya apa yang best lah dekat pantai Murib tu sehingga yang yu'jibu, yang mentakjubkan kamu, yang kamu suka dekat pantai Murib tu di sana. Hunaka maksudnya di sana, di pantai Murib tu kan. Ini jawab si Ahmad, yu'jibuni al-mauju warrihu wat-ta'amu. Ya, yu'jibuni, yang menakjubkan, yang menterujakan saya, apa dia yang ada kat pantai Murib ni? Al-mauju yang pertama. Al-mauju apa dia? Ombak. Pergi pantai. Pantai mestilah ada ombak. Dia rasa teruja dengan ombak tu kan. Mungkin ombak dia ada kecil, ada besar, ada tinggi, ada rendah kan. So Ahmad rasa teruja lah dengan mauj, dengan ombak dia tu. Warrihu, dan juga angin. Angin dia mungkin sepoi-sepoi bahasa kata orang kan. Rasa tenang, rasa sejuk je bila angin bertiup. Dan yang ketiga, wat-ta'amu, dan juga makanan. Mungkin makanan ya dekat pantai tu best-best, seronok-seronok kan. Mungkin selalu ada orang jual kan, dia jual-jual di tepi pantai tu. Air kelapa lah, makanan-makanan ya. Jadi rasa terujanya si Ahmad dengan ombak, dengan angin, dengan makanan di pantai Morib. Lagi tanya si Syakir ni apa dia? Hal fihi fanadiqu wa syalihatun. Hal fihi fanadiqu wa syalihatun. Hal, adakah fihi, di sana, di pantai Morib itu, adakah di sana ada apa? Fanadiq. Kita sebut tadi funduk. Funduk itu dia mufrad dia, hotel. Jadi bila jamak dia kita panggil fanadiq. Maksud dia hotel-hotel. Ya, kena ingat ya, funduk mufrad dia satu hotel. Banyak hotel, jamak kita panggil ni jamak taksir kan. Jadi fanadiq maksud dia hotel-hotel. Dan yang kedua wasyalihat. Syalihat maksud dia chalet ya. Chalet. Selalu siapa pernah pergi pantai tahulah, ada orang dia suka sewa hotel, ada orang suka sewa chalet. Chalet ni macam mana? Chalet ni dia macam rumah tumpangan lah. Dia rumah sebuah-sebuah. Kalau hotel ni kita sewa bilik je kan. Bangunan tinggi-tinggi, kita sewa satu bilik. Kalau chalet ni dia macam kita sewa satu rumah lah. Selalunya dia dekat dengan tepi pantai. Lagi seronok lah kalau begitu kan. Kita sewa chalet, dalam tu ada lagi bilik-bilik. Macam rumah lah, ada 2 bilik ke 3 bilik. Jadi Syakir tanya, adakah dekat pantai Morib tu ada hotel dengan chalet? Jawab si Ahmad, taba'an fihi fanadiqu wa syalihatun kasiratun. Taba'an, semestinya, mestilah tepi pantai tempat pelancongan mesti akan ada. Fihi, padanya ada fanadiq, ada hotel-hotel, wa syalihat, dan chalet-chalet kasiratun, yang
yang banyak ya. Biasa tempat pelancongan mesti ada dia tu, ada ada hotel, ada chalet yang untuk orang sewa lah, untuk orang menetap, orang pelancong dari luar nak datang nak duduk kat mana kan. Jadi perlu ada di situ kan kemudahan. Ada hotel, ada chalet yang banyak, boleh pilih nak menginap di mana. Lagi tanya si Syakir, Masya Allah, hadza yu'jibuni aidan. Ya, Masya Allah, hadza yu'jibuni aidan. Ya, Masya Allah. So, Masya Allah ni maksud dia, itu adalah kehendak Allah lah. Satu ayat keterujaan lah. Hadza yu'jibuni. Ini yu'jibuni. Menterujakan saya. Aidan juga. Syakir pun bila dengar apa nama Pantai Morik ni tadi, seronoknya, ada ombak, ada angin, ada makanan, ada hotel, ada chalet semua. Hadza yu'jibuni aidan. Ini juga menterujakan saya, menakjubkan saya. Dia pun rasa seronok walaupun dia belum pergi lagi. Lagi kata si Ahmad, minal ahsani antazurahu ma'a usratika. Minal ahsani antazurahu ma'a usratika. Minal ahsani. Alangkah baiknya antazurahu, kamu juga pergi tazur, kamu melawatinya, pergilah juga bercuti. Minal ahsan, lebih baiknya antazurahu, kamu menziarahinya, kamu melawatinya, ma'a usratika, bersama keluarga kamu. Cadangan daripada Ahmad lah. Dah dengar best-best tu, kamu pun apa salahnya kamu pergilah. Nak lagi best, pergi dengan keluarga. Kalau pergi seorang, dia tak rasa feel sangat. Dia rasa dengan keluarga lagi best. Lagi kata si Syakir, syukran jazilan ya. Terima kasih ya. Kata Ahmad, afwan wa ilal liqa. Sama-sama dan semoga bertemu lagi ya. Itu dah cerita apa nama percutian Ahmad ke Pantai Morib. Okay. Kita lihat pula kepada muka surat 94. Istami' wa raddid ya. Dengarkan dan ulang ya. Ini petikan, satu petikan bertajuk istirahatun fi syati'il bahri. Istirahatun ya, istirahat. Kita pergi berehat untuk menenangkan jiwa. Fi syati'il bahri, di tepi pantai ya. Fi syati' bahri, tepi pantai kan. Istirahah, kita nak istirahat di pantai. Tempat pantai ni memang orang selalu nak mencari ketenangan, nak berehat, orang pergi pantai. Okey. Apa dia petikan ni? Kita baca sama-sama. Wasala Muhammadun wa usratuhu ila syati'i Buddi'san fi wilayati negeri Sembilan fi sa'ati al-khamisati masa'an yaumal jumu'ah. Wasala. Wasala telah sampai Muhammad wa usratuhu. Telah sampai Muhammad dan keluarganya ila syati'i, ke pantai. Pantai mana dia pergi ni? Port Dickson, pantai Port Dickson lah. Tahu kan? Pantai Port Dickson fi wilayati Negeri Sembilan, di negeri Sembilan. Nama negeri itu Negeri Sembilan. Kenapa nama dia Negeri Sembilan? Dia ada 9 wilayah, 9 daerah dalam negeri itu. So dipanggil Negeri Sembilan. Ada satu pantai dalam Negeri Sembilan tu, pantai Port Dickson. Famous lah, siapa pernah pergi kan? Saya pernah pergi pantai Port Dickson ni kan. Muhammad dengan keluarganya telah sampai di pantai Port Dickson, Negeri Sembilan, fi sa'ati ya, pada pukul al-khamisata, pada jam 5 masaan, 5 petang. Yaumal Juma'ah, pada hari Jumaat. Dia orang sampai pada pukul 5 petang hari Jumaat. Hum makasu fil funduqi yaumaini wa laylan. Hum, mereka, Ahmad dengan keluarganya ini, makasu, mereka menginap. Mereka tinggal sepanjang berada di Port Dickson itu, fil funduqi, di hotel. Yaumaini walailan. Yaumaini, 2 hari, walailan, satu malam. Percutian 2 hari 1 malam. Dia orang sewa lah apa nama tadi, hotel, 2 hari 1 malam untuk menginap di sana. Ya. Ista'adda Muhammadun wa usratuhu ba'dal futuri litajawuli hawla syati'i ya. Dah bila dah sampai tu, keesokan pagi kan, dia orang dah sampai dah petang kan. So malam tu tak ada pergi aktiviti pergi pantai. Dia apa namanya, esok paginya tu ista'adda, telah bersedia, dah bersedia, dah bersemangat lah ni. Muhammadun wa usratuhu, Muhammad dengan keluarganya, ba'dal futuri, ba'da selepas al-futuri, selepas sarapan. Dia orang ni dah bersedia selepas sarapan
Nak ke mana? Litajawuli, untuk bersiar-siar, untuk berjalan-jalan haula syati'i, di sekitar pantai. Tak sabar dah tu. Semalam dah sampai tengok dah petang dah kan. Malam duk tengok je pantai tu kan. Esok pagi dia tu dah bersedia dah. Selepas sarapan je dia orang nak pergi jalan-jalan tepi pantai. Lagi hum syahadu al-manazira al-jamilata wastamta'u binasimis sabahi. Hum, mereka Ahmad dengan Muhammad dengan keluarga ini syahadu, mereka melihat, mereka menyaksikan al-manazira, pemandangan al-jamilata, yang cantik. Orang tengok pemandangan yang cantik di pagi-pagi tu kat pantai Port Dickson tu. Wastamta'u, dan juga mereka ini menikmati. Apa yang dia nikmati? Binasimis sabahi, nasim dengan angin as-sabah, pagi. Angin pagi ni kan dia sepoi-sepoi bahasa, dia lembut gitu, lagi pun tak panas lagi kan, baru matahari baru nak terbit. So angin dia nasim sabah, angin pagi ni dia macam rasa sedap, rasa sejuk, nyaman aja. So dia orang istamta'u, mereka menikmati angin pagi itu, dapat tengok pemandangan yang cantik, dapat merasa angin yang sedap di pagi di pantai itu. Seterusnya, وتطير الطيور وتأكل بعضها الذرة التي يرميها الزوار على الرمال. وتطير, dan berterbangan. Tatir, terbang, dan terbang. At-tuyuru, burung-burung. Tengok kat langit pula ada burung-burung, semua tatir, sedang berterbangan. Dan watakulu, dan ada juga yang makan, ba'duha, sebahagiannya. Tengok burung banyak, ada yang terbang, ada yang tengah makan. Ba'duha, sebahagiannya. Az-zurrata, jagung. Zurrata ni jagung, dia macam benih apa makanan burung lah, dedak ke apa gitulah. Makanan burung tu kan, zurrah, kan apa nama, gandum ke apa ke. Makan sebahagiannya gandum, jagung tu tadi. Allati, yang mana, yang yarmiha, yang dibaling ataupun yang dilempar ataupun yang dibagilah oleh azwaru, oleh pelancong-pelancong, pelawat-pelawat, ala rimali, di atas pasir kan. Pelancong ni selalu datang tengok ada burung nak bagi makan, so balinglah azurah tu tadi, makanan burung tadi atas ala rima, atas pasir. So burung tu datang, dia orang makanlah atas pasir tu kan. Seterusnya, inna ba'dha zuwari yumarisuna ar-riyadata fi majmu'atin mutafarriqatin. Inna, sesungguhnya, bahwasanya, ba'dha zuwari, sebahagian pelancong-pelancong, pelawat-pelawat, dah ramai tempat-tempat melancong selalu ramai orang. Ba'dha zuwar, sebahagian daripada pelancong-pelancong tu, kita tengok tepi pantai tu, dia orang buat apa? Yumarisuna, mereka melakukan ar-riyadah, melakukan aktiviti riyadah, riyadah ringan lah, fi majmu'atin, di dalam kelompok-kelompok, di dalam kumpulan-kumpulan, mutafarriqatin, yang banyak, yang kecil-kecil. Orang buat kumpulan, satu grup sini buat ini apa, main buat riyadah, bersenam. Ini buat kumpulan kecil, buat pergi jogging tepi pantai dan sebagainya kan. Lagi seterusnya, marasa Muhammadun wa usratuhu al-anshitata asy-syati'iyyata misla bina'il qasril ramli wa lu'abati kuratil qadami wa kuratit ta'irati asy-syati'iyyati wa rukubil qaribi. Marasa, melakukan. Melakukan siapa? Muhammadun wa usratuhu. Muhammad dan usrahnya dan keluarganya. Al-anshitah, aktiviti asyati'iyah, aktiviti pantai. Orang pergi sana buatlah aktiviti pantai kan, dah tepi pantai. Apa aktiviti yang orang buat? Mislu, seperti bina il qasrir ramli, membina istana pasir. Selalu orang buat kan tepi pantai. Main tepi pantai tu, pasir tu kita buat bentuk macam istana kan. Lagi, walu'abata quratil qadami, dan juga bermain bola sepak. Wa quratit ta'irati, dan juga bola tampar asyati'iyah, bola sepak pantai dan juga bola tampar pantai. Bola sepak je lah, bola tampar selalu letak jaring, betul main kan, tampar kan, buat dua tim gitulah main. Itu aktiviti pantai.
Lagi apa? Wa rukubil qaribi. Dan juga menaiki sampan. Boleh lah. Ada selalu tepi pantai ada buat apa nama? Sewa-sewa sampan. Boleh ambil banana boat gitulah. Lagi seterusnya wa fis sa'atil khamisati masa'an raja'u ila manzilihim farihina, ya. Wa fis sa'ati, dan pada pukul al-khamisah, pada jam 5 masaan petang, raja'u, mereka balik ila manzilihim, ke rumah mereka farihina, dalam keadaan gembira. Itulah dia percutian beristirahat di tepi pantai sampai tadi pukul 5 petang hari Jumaat, balik pula keesokan harinya pukul 5 petang juga hari Sabtu lah. So dia orang punya keberadaan di sana di pantai Port Dickson tu selama 2 hari 1 malam. Okey, itu dia. Tengok tepi tu, ada kotak tepi tu mudadat, ya. Mudadat, ya, perkataan berlawanan, ya. Kita tengok. Wasala kita sebut tadi sampai. Lawan sampai adalah qadara. Qadara bertolak. Wasala dah sampai. Qadara baru nak bertolak. Okey. Yang kedua takulu. Takulu makan. Lawan dia tashrabu, minum. Okey. Yang ketiga raja'u. Raja'u balik. Kita balik dah keluar baru balik. Lawan dia zahabu. Zahabu pergi, baru nak keluar. Raja'u orang dah balik. Zahabu baru nak pergi. Okey, yang keempat al-jamilatu. Al-jamilatu cantik. Lawan cantik al-qabihatu. Buruk. Okey, itu mudadat, perkataan berlawanan. Okey. Seterusnya kita lihat kepada muka surat 95. 95 ini semua kita dah ulang banyak kali dah kan. An-nizamus sauti, kalimatul musyaddadah wa kalimatul ghairu musyaddadah. Kalimah musyaddadah yang ada syaddah, yang ada sabdu. Ghairu musyaddadah yang tak ada sabdu. Okey. Dia lebih kepada tajuk ini cara untuk sebut lah kan. Istamik bila kita dengar kita tahu sesuatu perkataan itu adalah yang bersyaddah kan. Bila kita sebut yatakawwanu, yatakawwanu, bila kita mendengar, bila sebut tentang kemahiran mendengar dan bertutur ini, kita tidak melihat perkataan, tak nampak tulisan. Jadi bila kita dengar, kita tahu perkataan itu perkataan yang bersyaddah. So bila kalau ada orang suruh tulis, kita boleh tuliskan dia dengan yatakawwanu. Kita tahu ada syaddah, huruf yang mana kita nak letak syaddah itu kan. Sebab bila tentang istima' wal kalam ini tadi, mendengar dan bertutur tak nampak tulisan lagi. Masuk kepada maharah qiraah, kemahiran membaca, baru kita nampak perkataan. Macam ni, macam sekarang ni kita membaca. Tapi kalau kita tak nampak, kita hanya mendengar, baru kita tahu yatakawwanu, situ ada syaddah. Yakunu, yakunu kita tahu tak ada syaddah. Begitulah dia. Yatanazzahu, yatatayyaru, yatamasya, yatafassahu. Gitulah. Yanzahu, yatiru, yamshi, yafsahu. Dia sebenarnya ada setiap perkataan tu kenapa ada syaddah, kenapa tak ada syaddah, dia boleh membawa maksud yang lain. Nantilah kita bicarakan ya. Okey, itulah dia, tengok tak ada apa sini. Kemudian kita pindah pula kepada muka surat 96, ya, al-hikam wal amsal, ya. Al-hikam wal amsal, kata-kata hikmah, ya. Kata-kata hikmah kali ini kita ambil daripada sebuah hadis, hadis Nabi SAW, apa katanya? Innallaha jamilun yuhibbul jamala, ya. Innallah, sesungguhnya Allah itu jamilun, Allah itu cantik. Yuhibbul jamala, dan juga menyukai, mencintai al-jamala, kecantikan. Itu dia hikam kita, kata-kata hikmah. Sesungguhnya Allah itu cantik dan suka akan kecantikan. Lihat petikan ini. Ja'al Islamu, telah datang Islam, dinan syamilan, sebagai agama syamil, yang sempurna. Telah datang Islam sebagai agama yang sempurna, fil aqidati, di dalam aqidah, wasyari'ati, di dalam syariat, wal akhlaqi, dan juga akhlak. Ini rangkuman 3 perkara dalam Islam ini, sehingga menjadikan ia satu agama yang sempurna dalam aqidahnya, dalam syariahnya, dan juga dalam akhlak, ya. Yahtammu al-islamu bin nazafati zahiran wa batinan. Yahtammu, mengambil berat,
al-islamu oleh Islam bin nazafati dengan kebersihan zahiran yang zahir yang luar wa batinan dan yang batin yang dalam Islam ini adalah satu agama yang mengambil berat di atas kebersihan. Tak kira kebersihan luaran dan juga kebersihan dalaman. Yang zahir persekitaran, luaran di diri kita. Batin yang dalam, mungkin penyucian jiwa, akhlak dan sebagainya. Sebab itu kata tadi, Islam ini agama yang sempurna. Akidah, syariah, akhlak, sempurna semua. Lagi yuhibbullahu an-nazafata li'annaha jamalun. Yuhibbullah. Allah menyukai an-nazafata, kebersihan. Kenapa Allah suka akan kebersihan ini? Li'annaha jamalun. Kerananya ia kecantikan. Bila sesuatu itu bersih, kita nampak kecantikan. Orang lebih suka kan? Kita bersih dengan kotor. Mesti kita lebih suka benda yang bersih. Bersih ini boleh menunjukkan kepada kecantikan. Wa innal jamala kamalun. Dan sesungguhnya kecantikan itu suatu kamal, suatu kesempurnaan. Bila kita tengok orang contohlah orang cantik kan. Oh cantiknya orang tu. So kita tengok sempurna lah muka dia cantik macam muka perfect, muka cantik kan, muka yang sempurna. Itu semua yang orang idam-idamkan. Itu juga dengan kebersihan persekitaran. Bila kita tengok persekitaran yang bersih, kita nampak cantiknya tempat itu. Bila nampak benda tu cantik, dia menunjukkan suatu kesempurnaan. Ya, lagi seterusnya yuhibbullahu wa rasuluhu man yahtammu bin nazafati. Yuhibbullah wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya menyukai man yahtammu bin nazafati. Siapa yang mengambil berat bin nazafah dengan kebersihannya. Allah tadi suka akan kebersihan sebab ia menunjukkan kecantikan dan kesempurnaan. Jadi Allah dan Rasul akan suka pada orang yang ambil berat kepada kebersihan. Siapa yang ambil berat akan kebersihan, maka Allah akan mengasihi dia. Wa hadza yatawaffaqu. Dan ini bertepatan ma'a qaulir rasul dengan sabdaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu cantik dan suka akan kecantikan. Itu dia kata-kata hikmah kita, hikmah amsal Mudadat kita lihat ada tepi sini sikit. Mudadat kata lawan. Ja'a datang, lawan dia zahaba pergi. Yahtamu mengambil berat. Mengambil berat. Yahtamu lawan dia yuhmilu, mengabaikan ataupun cuai, leka. Orang yang ambil berat lawan dia orang yang leka, orang yang cuai. Yuhibbu suka, lawan dia yakrahu benci. Jamalun maksud dia kecantikan. Qabihun lawan dia keburukan. Okey. Kemudian kita lihat pula kepada muka surat 97. Ini apa nama qawalib, satu ucapan bagai-bagai dah banyak dah kita dah belajar tentang ucapan-ucapan tarkib ni kan, untuk kita boleh gunakan dalam pertuturan bahasa Arab kita kan. Kali ini kita belajar tentang cara nak ucap tahniah. Apa namanya, kataan kita belajar hari ni hani'an laka, tahniah kepada kamu. Bila ada orang dapat sesuatu benda yang menggembirakan, kejayaan dan sebagainya, kita boleh sebut hani'an laka, tahniahlah kepada kamu. Untuk laki laka lah, untuk perempuan hani'an laki. Bukanlah dia laki, laki ki untuk muannas, ka untuk muzakkar, untuk dua orang kuma, untuk ramai kum. Gitulah. Salihah. Di sini ada perbualan salihah bertanya kan, kaifa tatafawwaqina fil imtihani daiman ya nuraini. Kaifa bagaimana, tatafawwaqina kamu berjaya, bagaimana kamu boleh memperoleh kejayaan fil imtihan di dalam peperiksaan, di dalam ujian. Daiman sentiasa, ya nuraini wahai nuraini. Salihah tanya kepada kawan dia. Nuraini, kira nuraini ni best student lah, budak pandai lah, sentiasa berjaya, sentiasa cemerlang dalam peperiksaan. Nak tanyalah apa tips, apa rahsia dia. Nuraini jawab, urakizu fid darsi wa udawimu al-qira'ata wal muraja'ata. Urakizu, saya fokus. Ni rahsia dia.
kejayaan dia, urakizu, saya fokus, fit darsi, dalam pelajaran. Itu yang pertama. Wa udawimu, dan saya sentiasa al-qira'ata, membaca, wal muraja'ata, dan juga mengulang kaji. Ini dia tips untuk berjaya. Urakizu fit darsi. Yang pertama, fokus dalam pelajaran. Yang kedua, udawimu al-qira'ah wal muraja'ah. Sentiasa membaca dan ulang kaji. Jangan kita dah belajar saja tapi tak ulang kaji pun tak jadi juga. Untuk benda itu sentiasa kekal dalam kepala kita, kita kena sentiasa membaca dan mengulang kaji. Tambah kena fokus dalam kelas. Begitu. Solehah tanya lagi. Hal takfina bitarkizi fid darsi wal qiraati wal muraja'ati. Hal takfina, adakah cukup bitarkizi, dengan fokus, fid darsi, dalam pelajaran, wal qiraati, dan juga membaca, wal muraja'ati, dan muraja'ah, ulang kaji. Tadi Nur Aini bagi tips kan. Apa tips macam mana kamu boleh berjaya dalam periksa? Fokus dalam pelajaran dan juga rajin baca buku dan ulang kaji. Jadi Solehah tanya, adakah cukup itu? Cukup ke fokus dalam pelajaran, baca buku, ulang kaji, cukup ke untuk dapatkan kejayaan? Jawab si Nur Aini, innaha la takfi. Sesungguhnya la takfi itu tidak cukup. Belum cukup lagi. Kalau kamu fokus dalam kelas ke baca buku, ulang salik, selalu ulang kaji pun belum cukup. Nur Aini kata, innaha la takfi, sungguhnya belum cukup lagi. Bal, bahkan, alayya, ke atas kita, maksud wajib atas kita ini kalau nak berjaya, memarisatur riyadati, melakukan riadah. Kena juga mumarasah riadah, kena lakukan juga riadah, senaman. Itulah, belajar-belajar saja pun penat juga, perlukan kepada aktiviti fizikal ini, riadah. Wal muhafazatu, dan juga menjaga ala salawatil khamsi, menjaga ke atas solat 5 waktu. Salawatil khamsi, solat 5 waktu. Wa du'ai, dan juga berdoa. Ya, itu dia tips dia. Bukan setakat belajar saja, belajar ulang kaji, tidak. Kena juga melakukan aktiviti riadah untuk fizikal kita. Wal muhafazah, dan juga menjaga solat dan berdoa. Itu untuk pula kerohanian, baru cukup sempurna badan kita, minda kita ini ya. Jadi Solehah kata, hani laki ya zamilati, tahniahlah kepada kamu dengan berjayanya dalam periksa dan juga dapat menyeimbangkan kehidupan kan. Bukan setakat pelajaran-pelajaran saja tapi jaga juga diri ini, senaman dan juga rohani ya. So Nur Aini kata, syukran jazilan, terima kasih. So hani laki untuk perempuan, laki lah. Kalau untuk perempuan, untuk lelaki, hani laka. Okey. Muradifat, tapi ni ada sedikit muradifat ya. Muradifat perkataan seerti tatafawwaqina tanjahina, maksudnya berjaya, cemerlang. Urakizu ahtammu, saya fokus dengan saya mengambil berat. Itu seertilah tu. Udawimu astaqimu, saya sentiasa, ataupun astaqimu, saya istiqamah. Bila maksud istiqamah, maksudnya orang yang sentiasa melakukan sesuatu benda itu. Takfi, taqna, maksudnya cukup. Adakah cukup? Okey. Seterusnya, saya rasa cukuplah sekadar itu untuk pertemuan kali ini. Moga sampai muka surat 97 ya. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan sambung muka surat 98 ya. Cukup sekadar itu. Moga dapat manfaat daripada pembelajaran kita kali ini. Ya, cukup sekadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.